Sebenarnya ulama dalam hal ni ada pendapat yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Ada ulama yang kata batal, ada ulama yang kata tidak batal. Ada ulama kata batal jika dengan syahwah. Ada ulama yang kata batal secara mutlak. Dia macam-macam ya. Ala kulli hal, dalam hal ni ada tiga pendapat ulama lah. Pertama, ulama yang kata tak batal secara mutlak. Itu pendapat yang dimuktamadkan dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi lah, dia kata tak batal sama sekali. Pertama, kerana ayat Quran aula mastumun nisa, bila kamu menyentuh wanita-wanita, katanya menyentuh di situ maksud al-jima'. Dia merujuk kepada pentafsiran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang disebut sebagai hibrul ummah, ulama di kalangan para sahabat yang antara yang teralim, di mana dia mentafsirkan aula mastumun nisa artinya jima'. Kerana dalam Quran bila Allah Taala nak sebut jima', Allah Taala dalam sebahagian besar ayat menyebutnya dengan kalimah sentuh. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut almas, yakni sentuh. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut lamas, seperti ayat ni, au lamastumun nisa. Contohnya dalam ayat Quran kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Itu ayatnya. Itu poin saya. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bila kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu menyentuhnya, min qabli an tamassuhunna, bukan sentuh di situ, jima' lah. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang mana bila Allah Ta'ala sebut sentuh ni maksud jima', dan itulah yang dipilih oleh Ibnu Abbas dan sebagian ulama di kalangan sahabat dan tabi'in yang lain. Jadi Abu Hanifah melihat bahawa sentuh dalam ayat ini bukanlah jima', tapi bukanlah sentuh biasa, tapi ia adalah jima', ya. Sementara ada banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa Nabi menyentuh isterinya dan Nabi tidak berwudu. Antaranya hadis Abi Daud yang diriwayatkan daripada Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha, di mana katanya qabbalan Nabi ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salah wa lam yatawadda. Nabi SAW telah mencium sebahagian isterinya, kemudian dia pergi semayang dan dia tidak berwudu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa tidak membatalkan wudu. Kalau cium tak batal, sentuh lebih-lebih lagi lah. Kerana of course lah bila dia cium tersentuh antara kulit si suami dengan kulit si isteri, ya. Ada lagi hadis yang lain antara dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Aisyah juga, kerana Nabi SAW semayang dan wa ana mu'tarid baina yadayhi i'tirad al-janazah, aku duduk di hadapannya secara melentang seumpama melentangnya seorang jenazah. Maknanya Nabi tengah semayang, Aisyah tidur di hadapan Nabi secara melentang. Faiza sajada ghamazani faqabattu rijlayya wa idza qama basattuha. Kata Aisyah, Nabi SAW bila nak sujud dia menyentuh kakiku, dan bila dia bangun aku akan meluruskan kembali kakiku. Jadi secara zahirnya Nabi menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu taala anha tak kala nak sujud. Jadi tak batal. Mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain. Jadi yang standard dalam mazhab Hanafi kata tak batal sama sekali, dengan menggabungkan pentafsiran Ibnu Abbas dalam ayat Quran yang telah saya baca, dan juga hadis-hadis yang ada di mana menunjukkan bahawa Nabi SAW menyentuh isterinya dan dia baginda tidak berwudu, ya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua kata batal dengan syahwah. Ini ada juga sebagian ulama kata sentuh kalau dengan syahwat batal, tapi kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Dia membeza-bezakan antara syahwat dan tidak syahwat. Dan of course lah ada juga ulama yang mengatakan bahawa semata-mata sentuh membatalkan wudu, dan itu yang kita tahu, itulah standard dalam mazhab Syafi'i. Sentuh saja batal wudu. Kerana ayat Quran aula mastumun nisa ditafsirkan di atas zahirnya merujuk kepada pentafsiran sebagian sahabat yang lain, di mana sentuh di sini adalah semata-mata sentuh. Aula mastumun nisa semata-mata sentuh, ya. Kata Imam Syafi'i aula mastumun nisa ai masastumun nisa. Mana sentuh lah, bukan jima', ya. Dan beliau merujuk kepada pendapat ulama-ulama yang lain jugalah di kalangan para sahabat dan tabi'in, kerana dalam hal ini tidak ditafsirkan semata-mata mengikut pentafsiran Ibnu Abbas, kerana ada lagi pentafsiran Ali bin Abi Talib, pentafsiran Ibnu Mas'ud dan selainnya, dan ada di kalangan mereka yang mentafsirkan di atas zahir ayat berkenaan. Ataupun hadis-hadis yang lain, hadis Aisyah di mana Nabi menyentuh kaki, kata mereka kelaziman menjadi orang Arab ni memakai khuf, jadi dia kata boleh jadi sentuh di atas khuf berkenaan. Sama juga hadis Nabi mencium isterinya kemudian baginda pergi solat tapi tidak berwudu. Hadis itu dhaif di sisi sebagian ulama hadis yang lain, dan para fuqaha sebagai melihat sebagai dhaif. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah, bukan dia tidak tahu ada hadis itu, tapi baginda beliau juga mendhaifkan hadis itu. Hatta Al-Imam Ibnu Abdul Bar menukilkan dalam Al-Istizkar, tak silap saya dalam Al-Istizkar,
Beliau menukuilkan dan disebut juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailil Autar tak kala membicarakan hadis ini, isu ini, di mana Al-Imam Syafi'i berkata law sahha hadis nubatah falam ara mimassil wudu mimassil mar'ati wudu'an. Jadi Imam Syafi'i kata kalau hadis subatah ini bukan subatah, nubatah, kalau hadis Nabi mencium isteri ini sahih, maka aku juga akan berpendapat bahawa tidak perlu berwuduk bila menyentuh wanita. Maksudnya Imam Syafi'i kata batal, antara hujahnya ialah hadis ini dhaif, hadis cium isteri ini dhaif. Tapi Imam Syafi'i kata kalau hadis ini sahih, aku juga akan berpegang dengannya. Menunjukkan bahawa Imam Syafi'i mengatakan ia dhaif. Walau bagaimanapun di situ ataupun daripada nukilan ini kita melihat akan keterbukaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia lihat hadis ini dhaif, jadi dia tak berpegang dengannya. Tapi dia kata kalau ia sahih, aku juga akan berpegang dengannya. Itu satu bentuk keterbukaan lah dalam isu-isu hukum yang melibatkan khilaf. Of course lah khilaf mu'tabar, khilaf sa'iq, khilaf ijtihad ini perlu ada keterbukaan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.